Lori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada tengah hari ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia, para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir.
Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan yang keduanya, saya mohon maaf atas keterlewatan, ada beberapa halangan di tengah jalan tadi sehingga terlewat. Kita harapkan semoga ada kebaikan dan ada Allah Ta'ala gantikan sebesar-besar ganjaran insya-Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Hidayatus Salikin fi Sulki Maslakil Muttaqin yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada Muqaddimatul Muallif. Muqaddimatul Muallif, muka surat 3. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Betul? Betul tak? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalam kitab ini kitab yang kita pegang ni, dan di dalam kitab yang kita pegang ni tuan-tuan, terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi kitab yang kita pegang ni sekarang, Syekh kata apa? Kitab ini terhimpun satu ilmu yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan manfaat kepada kita di akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Maka tak boleh tidak, mesti setiap mukallaf. Siapa mukallaf ni tuan-tuan? Tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni siapa ni? Islam, baligh, berakal, mumayyiz. 4. Islam, baligh ni sampai umur, kalau lelaki keluar air mani, ataupun sampai usia 15 tahun. Bagi perempuan, seawal-awal keluar haid 9 tahun Hijri, ataupun kalau tak ada sampailah usia dia 15 tahun, ni baligh. Berakal, iaitu tidak gila, dia boleh berfikir dengan waras. Mumayyiz, yang keempat mumayyiz. Mumayyiz ni tuan-tuan yang dapat membezakan di antara mana baik mana buruk. Di antaranya disebut oleh para ulama, tandanya dia boleh makan sendiri. Dia boleh duduk makan sendiri. Kemudian dia boleh buang air besar sendiri. Dia boleh beristinja sendiri, cuci najis dia sendiri. Maka ni dipanggil mumayyiz, yang boleh membezakan mana baik mana buruk. Jadi empat sifat ni bila ada pada diri seseorang tersebut dipanggil mukallaf. Maksud mukallaf ni orang yang dah terikat dengan hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ada hukum wajib, ada hukum sunat
Jadi keterikatan segala hukum tadi dalam diri dia. Di situ ada dosa, ada pahala. Bila dia buat baik, maka dia dapat pahala, dapat kebaikan. Bila dia buat dosa, maka bila dia buat kesalahan, maka berdosalah dia. Ini mukallaf. Jadi orang Islam yang mukallaf ni tuan-tuan, nak tak nak dia mesti belajar benda ni. Ilmu yang ada di dalam perbicaraan kitab ini yang membawa manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Maksud manfaat kat dunia kerana ilmu ni membicarakan tentang adab. Penting tak adab? Penting, sangat penting. Sehingga kan ulama-ulama sufi menyebutkan, aku mempelajari adab 20 tahun baru aku mempelajari syariat. Kenapa? Kerana dia nak menggambarkan adab itu jauh lebih besar penekanannya dibanding syariat. Syariat penting tak? Penting. Bukan bermakna bila belajar adab tinggalkan syariat. Tidak. Kedua-duanya penting. Tetapi penting adab kerana adab ini ada hubung kait dengan iman. Ada hubung kait dengan amalan. Ada hubung kait di antara kita, hubungan kita dengan Allah. Ada hubungan kait kita dengan manusia yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Jadi perlu belajar adab. Jadi perbicaraan adab ni, jika adab tadi baik, maka akhirat dia insya-Allah baik. Jika adab dia tadi tidak baik, maka kemungkinan besar di akhirat tidak baik dia. Itu sebabnya ada hubung kait di antara dunia dan juga akhirat. Membawa manfaat kepada dunia dia dan juga kepada akhirat. Falizalika ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafisatin fi hadzal kitabi bi kalamil jawiyyi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi. Maka daripada kerana inilah, dengan sebab kitab ni kitab yang memberi manfaat kepada dunia dan kepada akhirat, dan juga wajib. Nak tak nak tu dengan makna wajib. Nak tak nak. Nak tak nak kena belajar ilmu ni. Falizalika ahbabtu. Tu dia. Fa tafsir atau fa jawab tu. Maka daripada kerana inilah tadi tu. Besarnya manfaat, besarnya tuntutan tadi. Kasih aku, bahawa aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, iaitu Arab Melayu. Disebabkan rasa tanggungjawab dan rasa kasih sayang Syekh tadilah, Syekh dia terjemahkan kepada bahasa Jawi. Kalau kita asal ni tuan-tuan, dalam tulisan Jawi yang kita pegang ni dah terkini dah. Jawi yang ada dekat saya ni pun tuan-tuan, Jawi baru ni. Kalau Jawi lama, saya pun tak tahu kat mana pangkal, mana hujung. Kecuali kalau kita ngaji tu tuan-tuan, masa mula-mula ngaji kitab Jawi lama ni tuan-tuan, Tok Guru kata apa? Orang yang nak baca kitab Jawi lama ni, dia kena ada nahwu saraf. Jangan kita ingat kitab Arab saja kena ada nahwu saraf. Kitab Jawi lama tu pun perlu ada ilmu nahwu saraf. Itu yang disebut panggil Arab Melayu. Arab Melayu ni Jawi lama. Jawi lama tu panggil Arab Melayu. Yang kita dah ada kat depan ni, depan tuan-tuan tu tulisan Rumi, depan saya ni tulisan Jawi. Jawi yang ada kat saya ni pun Jawi baru. Sebabnya orang yang biasa menggunakan Jawi baru, dia tak belum tentu dia boleh baca Jawi lama. Tapi kalau dia boleh baca Jawi lama, insya-Allah mudahlah dia nak baca Jawi baru. Serta aku tambah padanya beberapa masalah yang baik-baik yang tak dapat tiada daripadanya. Jadi pertamanya dengan kasih sayang dan rasa tanggungjawab tadi atas kepentingan ilmu yang ada di dalam kitab ini, maka ketika itu Syekh terjemahkan dia dalam bahasa Jawi ataupun dalam Arab Melayu. Kemudian dia datangkan juga, Syekh Abdul Samad ni, dia datangkan juga beberapa masalah yang penting yang bersangkutan dengan pokok-pokok perbicaraan di dalam kitab ini. Supaya apa? Supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Jadi untuk memudahkan kita ni tuan-tuan tak reti bahasa Arab, maka diberikan ataupun diterjemahkan di dalam tulisan Jawi untuk mudahkan kita.
Dah mudah lagi. Kalau ngaji bahasa Arab, nak ngaji bahasa Arab tu je makan masa. Lepas tu nak baca kitab Arab lagi. Kelas yang paling tak ada orang tuan-tuan, kelas Arab, kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab paling mula-mula 30 orang. Lepas tu 2-3 kali kelas tuan-tuan, tinggallah 2 orang di antara penaja. Tinggal penaja je. Lepas tu selamat tinggal. Belum habis lagi belajar fi'al mudhari', baru ngaji fi'al madhi je. Balik semua sekali. Ngantuk tuan-tuan. Kami dulu ngaji pun kita tak nafikan, memang kita tidur. Jadi itu manfaat dia, supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Itu Syekh, sebab ada rasa tanggungjawab. Itu penting. Wasammaituhu bihidayatis salikina fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dianya kitab ini. Dan aku telah namai akan dianya kitab ini dengan apa dinamai? Dengan hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dengan hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin, artinya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan apa? Dia takut akan Allah Taala. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia orang yang nak berjalan dengan Allah ni. Orang yang nak berjalan dengan Allah ni, nak menuju Allah, dia pasti semakin dekat dia dengan Allah, semakin kuat rasa takut dia. Jadi dalam keadaan dia takut melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala tadi, maka ketika itu kitab inilah dijadikan sebagai pedoman. Kita ni tuan-tuan, semakin kita berjalan berkehendak untuk mendekati Allah. Dia dua ni. Bila tuan-tuan nak berjalan je menuju Allah, maka yang ada di hadapan tuan-tuan itu, tempat tuan-tuan tuju tu Allah. Dan yang berada di belakang tuan-tuan ni dunia. Belakang ni dunia. Tuan-tuan nak pergi menuju Allah ataupun nak kembali kepada dunia. Kalau tuan-tuan tiba-tiba ada keinginan dalam diri untuk meninggalkan dunia dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu akan tuan-tuan hadapi beberapa liku. Dan liku tu bukan satu liku yang mudah. Di antaranya iaitu perasaan takut. Bukan takut hanya semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di antaranya takut kerana untuk meninggalkan dunia. Itu perasaan takut. Jadi dalam takut nak meninggalkan dunia dan juga takut dalam menghadapi ataupun mendepani menemui Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan takut itulah semakin kita rasa takut, semakin kita rasa gemetar, kita semakin risau, maka panduannya itu kita akan dapati di dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Jadikan panduan supaya langkah tadi semakin kemas, semakin dekat. Sebab nak mendekati Allah ni tuan-tuan, dia tak macam mendekati kekasih. Makhluk dengan makhluk ni, makin kita dekat dengan kekasih, makin kita rasa selesa. Makin kita dekat dengan kekasih, kita rasa selesa, kita rasa bahagia. Itu makhluk dengan makhluk. Tetapi bila kita dengan Allah, makhluk, kita sebagai makhluk nak mendekati Allah, maka di antara perkara yang kita akan lalui iaitu perasaan takut. Kerana apa? Kerana takut itulah yang akan menjaga diri dan langkah kita supaya lebih berhati-hati, ditakuti takut datangnya kemurkaan Allah. Itu sebabnya lambang keimanan seseorang itu, baik lambang tanda baiknya keimanan seseorang itu kepada Allah, salah satunya iaitu perasaan takut. Semakin baik imannya pada Allah, maka semakin berbuahlah perasaan takut dalam dirinya. Kerana apa? Kerana dia risau, takut-takut ada tindakan dia tadi yang boleh mengundang kepada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang semakin rasa semakin gemetar, rasa takut Allah marah, takut Allah Taala tak suka. Hakikat sebenar itulah tanda, maknanya imannya semakin lama semakin berbunga.
Tapi bila dia rasa selesa saja, itu berhati-hati. Ya? Dia beribadah, dia rasa selesa. Dia solat, dia rasa selesa. Ya? Dia berjalan, dia rasa selesa. Dia melalui kehidupan, dia rasa selesa. Maka keselesaan tu perlu jauh berhati-hati, tuan-tuan. Jangan kita rasakan bila kita semakin dekat dengan Allah, kita rasa kita dekat dengan Allah, tapi kita rasa selesa. Maka keselesaan itu perlu berhati-hati kerana ditakuti. Takut keselesaan itu ataupun rasanya dekat kita dengan Allah itu bukan hakikat dekat, tapi ditakuti, takut ada jarum-jarum syaitan yang merosakkan kita hakikat sebenarnya. Sebab apa? Hidup atas muka bumi Allah SWT, Nabi SAW gambarkan pada kita, tuan-tuan. Rasulullah SAW gambarkan, jika kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, maka tidak ada lain yang bermain dalam diri kita kecuali rasa takut dan juga menangis. Dua benda. Takut dan juga menangis. Takut dan juga menangis. Itu sebabnya Rasulullah gambarkan kepada kita, tidak ada istilah keselesaan. Duduk rasa selesa, duduk rasa bahagia, duduk zon mudah, zon selesa, duduk atas muka bumi ni, tak ada. Kerana apa? Dunia ni tempat ujian. Ujian dia dalam keadaan senang ujian, susah ujian, sakit ujian, sihat ujian, taat ujian. Taat tu ujian, tuan-tuan. Tak taat maksiat ujian. Semua tu ujian. Cerdik ujian, bodoh ujian. Orang duduk kat atas ujian, orang duduk kat bawah ujian. Tak ada satu. Orang hafal Quran ujian, orang alim ujian, orang jahil ujian, masyarakat awam ujian. Semua ujian. Tak ada orang yang kata, oh ini anugerah. Tak ada. Nak dikatakan ia satu anugerah, tak ada. Kenapa? Semuanya itu bentuk ujian. Dia duduk sebagai seorang alim, Allah sedang uji dia. Kealiman dia tadi. Sebab kalau kita lihat, seorang ahli sufi yang bernama Lafaf, Syekh Lafaf kata apa? Allah, dia nak membinasakan seseorang itu dengan 3 perkara. Allah Subhanahu Wa Taala nak binasakan seseorang hamba tu dengan 3 perkara. Tengok betul-betul ni, tuan-tuan. Bahaya ni 3 perkara ni. Yang pertama sekali, Allah bagi dia ilmu, tetapi Allah tak bagi dia beramal. Allah jadikan dia seorang yang berilmu, tetapi dia tak beramal dengan ilmu tersebut. Ini bahaya. Takutnya, tuan-tuan. Sebabnya jangan rasa bila kita alim, oh ni anugerah, hebat, disanjung. Makin dia rasa seronok disanjung, tuan-tuan, ilmu yang datang tadi, maknanya datang sebagai satu fitnah. Yang kedua, perkara yang kedua, Allah sebut, Allah binasakan seseorang tersebut dengan perkara yang kedua, iaitu dengan Allah datangkan dia menduduki, dikelilingi dengan orang soleh, tetapi sifat soleh tersebut tidak memberikan kebaikan pada diri dia. Maksudnya dia kawan dengan orang soleh, tapi dia tak soleh. Itu bahasa kita. Dia kawan dengan orang baik, tapi dia tak jadi baik. Sedangkan Nabi SAW sebut, bila berkawan dengan tukang minyak wangi, kita bau wangi. Bila kita berkawan dengan tukang besi, kita bau besi. Tapi dia berkawan dengan orang soleh. Syekh berkawan dengan siapa? Ustaz Azhari terus. Berkawan dengan siapa? Dengan Syekh Zamzami. Dengan kawan dengan siapa? Semua syekh dia kawan. Tapi dia lain macam punya perangai. Maknanya dia berkawan tadi itu hanya sekadar mengimpit, tetapi tidak membawa bermanfaat. Jadi itu salah satu. Cara kedua, Allah Ta'ala nak binasakan seseorang tersebut. Yang ketiga, Syekh Lafah kata, Allah binasakan seseorang itu, iaitu dia melakukan ketaatan pada Allah. Dia beribadah, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah, dia melakukan amalan soleh, lahiriah nampak dia buat baik, tapi hakikat dia tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ikhlas? Iaitu melakukan sesuatu perkara kerana Allah. Lawan ikhlas, riak. Riak ialah sesuatu yang dilakukan bukan kerana Allah, selain daripada Allah. Baik-baik, tuan-tuan. Kita rasa kita duduk selesa, semayang dah, semayang. Puasa dah, puasa. Selesai. Tapi hakikat apa yang kita lakukan tadi, bila bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu kita berhadapan dengan masalah riak. Riak ni Nabi SAW sebut syirik. Besok di akhirat orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan panggil dia sebagai kazab, penipu, tajir, pendusta dan sebagainya. Pelbagai nama buruk yang Allah SWT panggil pada seseorang yang melakukan amalan soleh tetapi dalam keadaan dia tidak ikhlas pada Allah SWT ataupun riak. Kenapa? Kerana riak itu adalah sebahagian daripada syirik.
sesuatu perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah Taala perintah pada dia supaya mencari ataupun meminta habuan ataupun pahala kepada orang yang diniatkan tadi. Kalau katalah dia datang menuntut ilmu tu kerana mendapatkan pangkat ataupun kedudukan, maka Allah Ta'ala suruh dia pergi jumpa kepada orang yang berikan kedudukan pada dia tadi. Na'udzubillah min zalik. Ini bagaimana Allah Ta'ala hina orang yang melakukan amalan soleh tapi dalam keadaan ketidakikhlasan dalam dirinya ketika melaksanakan amalan tersebut. Ini 3 perkara tuan-tuan. Itu sebabnya berhati-hati. Kita hidup atas dunia ni, dia tak ada istilah zon selesa. Duduk senantiasa dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebimbangan, kerisauan kerana takut-takut ada perbuatan kita yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan tahap kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tuan-tuan, bukannya tanda keselesaan ataupun tanda ketenangan, tetapi semakin kebimbangan. Dia berbeza. Keadaan kita dengan Allah dengan keadaan makhluk tu berbeza. Dia tak boleh sama. Mesti berbeza. Kenapa? Kerana kita duduk atas dunia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kesedemikian? Pertamanya, nak membezakan di antara hak Allah dengan hak makhluk. Bila kita duduk dengan pasangan kita, tuan-tuan, kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Tetapi perasaan itu tak akan kita dapat ketika kita bersama dengan Allah. Semakin kita takut. Dan yang keduanya, tuan-tuan, kerana apa? Kerana Allah nak berikan sebesar-besar ketenangan dan kebahagiaan besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hakikat ketenangan, hakikat keselesaan, hakikat kebahagiaan itu adalah di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini dia. Wallahi. Wallahu. As'alu ayyan fa'a bihi. Wallahu. Dan bermula Allah. As'alu ayyan fa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan aku pohon akan Allah. Dan aku pohonkan akan Allah Ta'ala bahawa ianya Allah memberi manfaat dengan dianya ilmu tadi, dengan kitab ini, seperti ia telah memberi manfaat dengan asalnya. Amin. Asalnya apa tuan-tuan? Asalnya ialah kitab Ihya Ulumuddin yang telah dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu kitab asal dia. Ya. Jadi Syekh ni dia minta pada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan manfaat pada kitab ini sebagaimana diberikan manfaat pada kitab asalnya. Supaya memberi manfaat yang besar, bukan kecil-kecil manfaat. Dan tiada daya pada menjauh daripada maksiat dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melain dengan kudrah Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Kita ni tuan-tuan tidak ada daya, tak ada upaya, tak mampu kita dalam mengelak diri kita daripada melakukan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali segala-galanya adalah kudrah dan iradah, izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua datang daripada Allah. Yang sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ni tak ada daya, tak ada upaya, tak mampu kita nak mengelak daripada maksiat, dan tidak ada kemampuan kita untuk melakukan ketaatan kecuali yang mengelakkan kita daripada maksiat dan yang menggerakkan kita dalam melakukan ketaatan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya bila kita yakin betul-betul tentang konsep ni tuan-tuan, maka sudah pasti apa sekalipun yang kita lakukan, kita yakin bahawa dia adalah gerak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kudrah Allah, kuasanya Allah, iradah Allah, kehendak Allah, dan juga qada Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah pasti kita akan rasa bersyukur bila kita melakukan sesuatu tersebut. Itu sebab salah satunya tuan-tuan, bila kita selesai saja solat, kita disunatkan sebut Alhamdulillah. Berapa kali tuan-tuan? Ulama ajar kita setidak-tidaknya 2 kali. Pertamanya sebut Alhamdulillah. Yang keduanya kita sebut Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kita minta, pertamanya kita bersyukur kerana Allah izinkan kita solat. Allah izinkan kita solat. Kita boleh solat ni sebab Allah izin solat.
Kalau Allah Ta'ala tak izin solat tuan-tuan, kita tak boleh solat. Cuba bayangkan. Kita solat tak? Kita solat. Tapi kita solat ni tuan-tuan atas kudrah dan izin Allah, atas iradah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak solat. Berapa ramai tuan-tuan orang duduk rumah depan masjid tapi dia tak solat. Jadi semuanya atas kudrah dan iradah Allah. Jadi ketika itu apa sekalipun yang kita lakukan tuan-tuan, semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas qada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak nak. Salah satu contoh tuan-tuan, peringatan kita bersama. Satu hadis Nabi SAW. Nabi berikan peringatan kepada para sahabat. Nabi kata apa? Rasulullah SAW ingatkan, jika Allah Ta'ala mengkendaki seseorang itu kebaikan untuk akhirat dia. Allah mengkendaki kebaikan untuk akhirat dia. Maka Allah datangkan 4 orang malaikat untuk mengiringi akhir hayat dia tadi supaya sampai dia melakukan kebaikan dan akhirnya menjadi sebab matinya dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi sebab untuk baik akhirat dia. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kendaki untuk kebaikan akhirat dia, Allah nak dia tak baik, ke akhirat tak baik, sekalipun hidup di atas dunia dia berjalan dalam keadaan baik tuan-tuan, tetapi disebabkan Allah Ta'ala tak nak dia jadi baik di akhirat besok, maka ketika itu Allah datangkan satu ekor syaitan yang mengiringi setahun akhir dalam kehidupan dia, setahun akhir hayat dia tadi, supaya merosakkan dia sehingga akhirnya tuan-tuan dia melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan akhirnya sehinggakan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan menjadi sebab akhiratnya dalam keadaan tak baik. Cuba bayangkan tuan-tuan. Jadi kita ni apa ada? Tak ada apa-apa. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kat sini perlu perbahasan juga. Jangan tuan-tuan faham pula kejap lagi, oh kalau macam tu ustaz, tak payah datang semayang lah. Kalau Allah Ta'ala nak baik, baiklah esok. Kalau tak, jangan. Itu sebabnya tuan-tuan, usaha perlu usaha sehabis-habis usaha. Dan kita kena yakin bahawa usaha kita ini bukan atas dasar usaha, tetapi atas perintah Allah. Dan apa yang kita dapat, yang keduanya tuan-tuan, apa yang kita dapat daripada usaha bukan datang daripada usaha, tetapi datang dengan izin Allah. Yang ketiganya tuan-tuan, tawakal kita, berdoa sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan sampai putus asa dengan Allah. Itu sebabnya Nabi SAW ingatkan pada kita, jangan sesekali kita mati dalam keadaan sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai sesekali kita mati dalam keadaan sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berikan peringatan tadi adalah tujuan supaya jangan kita rasakan bahawa bila kita dah buat baik ni kita orang baik. Tak. Orang yang dah buat baik dia rasa baik, tu sebelah kakinya tuan-tuan sebenarnya hakikatnya dah ada kat sebelah neraka. Orang buat baik dia rasa diri baik tu tuan-tuan, hakikat sebenar sebelah kaki dia dalam neraka. Tapi semakin dia buat baik, semakin dia rasa dia tak baik. Semakin dia rasa takut pada Allah. Inilah hakikat kebaikan. Tapi kalau dia rasa dia buat baik, dia buat baik tadi dan dia rasa baik, maka ketika itu bukan satu kebaikan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Kerana bila seseorang tu melakukan ketaatan, dia sepatutnya dapat 3 perkara. Dia dapat 3 perkara. Ketaatan ni baik sama ada ibadah yang zahir, ibadah batin, ataupun ibadah yang khususi ataupun ibadah umumi. Bila dia buat sesuatu perkara kebaikan ataupun ibadah tadi tuan-tuan, setidak-tidaknya dia dapat 3 perkara. Apa 3 perkara tadi? Yang pertamanya tuan-tuan, bila dia buat saja kebaikan tadi, pertama sekali akan membina keimanan dan keyakinan dalam diri dia. Iman dia semakin baik, keyakinan dia semakin baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya di mana tuan-tuan? Iaitu tandanya dengan tidak dia berhadapan dengan keraguan dalam meniti kehidupan. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa langkah dia itu keterikatan dengan qudrah, iradah dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan timbul keraguan. Dia tak risau sebab dia berjalan atas qudrah Allah. Dia berjalan atas iradah Allah. Dia berjalan atas qada Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, dia akan dapat iaitu semakin taqarrub ila Allah. Hati dia semakin dekat dengan Allah. Hatinya senantiasa balik pada Allah. Baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang, hatinya. Tandanya di mana tuan-tuan? Iaitu setiap perihal gerak lakunya itu senantiasa mengingati Allah. Dia nak makan, dia baca doa. Lepas makan, dia baca doa. Itu di antara tanda. Bukan semua orang tuan-tuan boleh makan baca doa. Bahkan
amat kurang orang yang baca doa lepas makan. Sebab sifat manusia ni bila dia lapar dia cari Tuhan. Bila dia kenyang dia lupa. Tu tak payah jauh tuan-tuan, kita makan paling lama pun 10 minit. Waktu lapar tu tuan-tuan semua orang boleh angkat tangan baca doa. Tapi berapa ramai orang yang boleh baca doa lepas makan? Dah tak ada. Yang dia takut waktu tu tuan-tuan bukan dia takut Allah. Yang dia takut bini dia bising sebab tak basuh pinggan. Itu yang dia risau. Ni dia tuan-tuan. Yang ketiga, sepatutnya dia dapat dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Apa tanda seorang itu khauf? Iaitu setiap langkah tindakan perbuatannya tuan-tuan dalam keadaan berhati-hati. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak buat apa sekalipun tuan-tuan, dia nak berjalan, dia nak duduk, dia nak buat satu benda tu, semuanya dalam keadaan hatinya berhati-hati, takut-takut boleh mengundang kepada kemurkaan ataupun takutnya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Jadi kalau kita lihat, kita faham betul-betul konsep ni tuan-tuan, tidak ada satu benda pun yang boleh menyatakan bahawa kita duduk pada zon selesa. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku aturkan kitab ini atas satu muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah. Jadi ni Syekh gambarkan. Dekat dalam kitab ni Syekh susun. Dalam satu kitab ini ada 1 muqaddimah, ada 7 bab dan ada 1 khatimah. 1 khatimah ni 1 penutup. Muqaddimah ni pendahuluan. Dan aku susun, aku aturkan kitab ini atas 1 muqaddimah. Muqaddimah ni kita dah baca ni tuan-tuan. Malam hari ni hari terakhir kita baca muqaddimah. Semoga panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Sebab biasa jumpa kan, baca kitab Tok Guru dia 2 je. Tak Tok Guru mati, nak murid mati, kita tak habis. 7 muqaddimah, 7 bab dan 1 khatimah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Alhamdulillah selesai muqaddimah kita pada hari ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki dengan izin Allah SWT, kita akan masuk dalam Al-Muqaddimatu fi bayanil ilmi nafi'i wa fadlihi. Ini satu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihan. Jadi tuntutan dalam menuntut ilmu dan juga kelebihan menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Semoga ada kebaikan dan manfaat, hidayah, taufik, inayah daripada Allah yang tidak henti-henti. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita, pasangan kita, keluarga, anak keturunan, seluruhnya tuan-tuan, baik di dunia, baik di akhirat, insya-Allah. Wallahu Ta'ala alam. Ya, baik itu daripada Allah SWT. Yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salatul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.